Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan sambung untuk bahagian seterusnya iaitu mencari kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. So kita rujuk pada nota kecil ni. Kita hari ini akan membincangkan penggunaan rumus kebarangkalian bagi peristiwa bergabung. Okey. So apa itu rumus yang kita nak guna? Didapati kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B, maksudnya kalau ada dua peristiwa A dan B yang tidak bersandar, okey, kalau kita nak cari kebarangkalian dia sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B, atau boleh ditulis seperti yang di bawah tu, warna pink tu kan. Okay, so P tu maksudnya kebarangkalian tau. P itu probability bahasa Inggeris. P ni adalah kebarangkalian peristiwa A dan B. Okay, simbol untuk dan, simbol yang kita guna adalah persilangan lah. Ini simbol persilangan ni bermaksud dia dan. So P, A dan B sama dengan peristiwa A darab dengan peristiwa B. So ni kita akan guna nanti dalam penyelesaian lah. Alright, kita pergi ke contoh yang pertama. Okay, ni saya ringkaskan contoh yang dalam buku. Contoh 3 tu, kita ambil bahagian-bahagian penting saja. Okay, diberi dalam ada dua buah kotak, kotak F dan kotak G. Dekat dalam kotak F ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. 7 huruf iaitu P, A, M, E, R, A dan N. Kad lah, macam kad kad yang ada huruf P, huruf A, huruf M, huruf E, huruf R, huruf A dan huruf N. Manakala di kotak G pula ada kad yang bernombor 3, 5, 6, 8 dan 11. Okey. Okey, apa yang kita akan buat? Kad dipilih secara rawak, maksudnya tanpa melihat, dari kotak F dan kotak G masing-masing. Maksudnya satu kad diambil daripada kotak F, kemudian sekeping kad lagi diambil daripada kotak G. Okey, tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan huruf genap. Okey, sekarang apa maksud tentu sahkan? Ini adalah soalan pembuktian. Kita nak buktikan betul tak formula yang tadi tu, yang sebelum ni, formula yang sebelum ni, kita balik kejap. Betul tak formula ini kita boleh sah? Ini formula ni. Kita nak buktikan dia sah ke tidak. Alright, untuk peristiwa yang diberi kat contoh 3 ni. Okay, langkah pertama, kita akan guna hukum pendaraban. Yang tadi tu adalah hukum pendaraban P dan A sama dengan P peristiwa A darab dengan peristiwa B. Itu adalah hukum pendaraban. Kita akan cari satu persatu. P ni peristiwa peristiwa mendapat huruf P. Okay, peristiwa mendapat huruf P. Kalau kita tengok dekat kotak F ni, P dia cuma ada satu kan. So kebarangkalian untuk kita dapat huruf P ni adalah 1 per, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya ada 7 huruf kan. Jadi 1 per 7. Kebarangkalian untuk dapat huruf P sahaja adalah 1 per 7. Okay, maksudnya sebab P tu ada 1. Jadi 1 per 7 lah. 1 per keseluruhan 7. Kedua, kebarangkalian ni peristiwa yang pertama. P, kebarangkalian mendapat nombor genap untuk dalam kotak G ni. Kebarangkalian untuk dapat nombor genap ialah, okay, kat sini nombor genap kita cuma ada 6 dan 8 nombor genap Jadi ada 2 kad iaitu 6 dan 8. Jadi 2 daripada, ada berapa kad semua? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kebarangkalian untuk dapat nombor genap adalah 2 per 5. Okay, 2 per 5. So P mendapat huruf P dan, ingat. Jadi dan ni maksudnya persilangan kan. Ini berbalik kepada formula tadi tu. Jadi 1 per 7
Pertama, untuk mendapatkan huruf P, kebarangkalian pada huruf P ialah 1/7 dan maksudnya darab kebarangkalian untuk mendapat nombor genap 2/5. Jadi kita darabkan je lah. 2/35. So ini jawapan untuk hukum pendaraban. Kita sekarang nak tentu sahkan kita nak sahkan. Okay, untuk sahkan sesuatu peristiwa kebarangkalian tu, kita kena buktikan dengan buat jalan kerja yang lain pula. Okay, apa itu jalan kerja yang lain? Okay. Ini kaedah kedua untuk dapatkan nilai 2/35 ni juga. Okay, apa itu kaedah kedua? Kesudahan yang mungkin, maksudnya yang ini kita tengok dari segi pasangan yang akan berlaku. Maksudnya bila dia kata kebarangkalian untuk dapat huruf P dan huruf genap. So P genap maksudnya mungkin yang keluar ialah P6. Kan? P dan nombor genap. Atau P8. So ada dua kemungkinan sahaja set untuk P dan nombor genap. So P6 atau P8 tu kesudahan yang mungkin, so result lah. Kan satu kad diambil daripada kotak F dan satu kad daripada kotak G kan. Also mungkin dalam jawapan tu ada P6 dan P8. So P6 dan P8 adalah memenuhi ni, mendapat huruf P dan huruf genap. Kemudian sampel, sebelum ni kan kita pernah bincang sampel. Sampel tu maksudnya keseluruhan. Okay, dalam eksperimen ni bila kita ambil satu kotak daripada F, kemudian ambil satu kad daripada kotak F, kemudian ambil satu kad daripada kotak G, kita akan dapat P3, P5, P6, P8, P11, A3, A5, A6 dan banyak kan? So sampailah N11. So semua sekali kita akan dapat, macam nak tahu dia punya sampel ada berapa? 7 kad di kotak F darab dengan 5 kad di kotak G. So 7 kali 5 semua sekali sebenarnya ada 35 pasangan. So 2 pasangan ni per dengan 35 pasangan. So ini adalah jawapan, maknanya sama kan? Kalau kita guna kaedah yang ni pun dapat 2/35. Kalau kita guna kaedah pendaraban formula tadi pun 2/35. Jadi okey, maka terbuktilah bahawa kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. So ini kalau ini soalan 3 ni adalah soalan membuktikan. Okey, pembuktian. Alright, kita pergi ke itu untuk pengetahuan je sebenarnya soalan 3 tu. Okay, ini baru biasa soalan dia akan tanya dalam exam lah. Okay, soalan contoh 4 ni. Contoh 4 ni saya ringkaskan juga. Saya ambil yang penting saja. Kita ada kotak A, kita ada kotak B. Sama macam contoh tadi juga. Kotak A kita ada 4 kad. Kotak B kita ada 3 kad. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak A dan kotak B. So dekat kotak A kita ambil 1 kad, dekat kotak B kita ambil 1 kad. So hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9. Peristiwa pertama faktor bagi 9. Peristiwa kedua huruf Z. So kita pertimbangkan satu-satu. Kebarangkalian mendapat faktor bagi 9. Tengok. Kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 adalah 2/4. Kenapa 2/4? Sebab faktor bagi 9 cuma nombor 3 dan nombor 9 sahaja. So ada 2 kad sahaja kan? Jadi 2 daripada keseluruhan kad. 2/4. Keseluruhan kad ada 4. So untuk dapatkan nombor faktor bagi 9 ada 2 nombor saja yang terlibat. Jadi 2/4. Yang kedua, peristiwa yang kedua, kebarangkalian mendapat huruf Z. So huruf Z ada 1. Jadi 1/3 sebab kad keseluruhan ada 3 dalam kotak B. Jadi kebarangkalian faktor bagi 9 dan tu adalah simbol macam ni So dan maksudnya darab. Jadi 2/4 kali 1/3. So this is the answer. Okay. Guna formula je. Guna formula yang awal-awal tadi. Okay. Atau kaedah kedua,
Tapi saya tak berapa cadangkanlah kaedah kedua ni, awak boleh guna formula ni saja, lebih senang. Okay. Alright, kita pergi ke bahagian seterusnya. Okay, ada peristiwa ni. Dalam satu beg ni ada 8 guli hijau dan 1 guli merah seperti dalam rajah ni, dalam gambar rajah ni. Okey, eksperimennya 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, apa itu maksud tanpa pemulangan? Maksudnya bila kita dah ambil satu guli, kita nak ambil guli kedua tu, kita tak letak balik guli pertama tu. Okey, maksudnya dia akan, kalau daripada kat sini ada 9 kan semuanya. 8 campur 1, 9. Kalau kita dah ambil 1, dah tinggal 8 lah kat dalam. Itu maksudnya tanpa pemulangan. Alright. So, wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. So, hari ni sekarang kita akan bincangkan macam mana nak buat gambar rajah pokok. Ini antara kaedah untuk jawab soalan kebarangkalian, memudahkan bila nak cari kebarangkalian yang melibatkan warna macam ni. Alright, so di sini saya dah serangkakan jawapan. Okey, ini adalah proses untuk mendapatkan guli pertama yang depan ni. Yang tengah ni proses untuk mendapatkan guli kedua. Okey, mula-mula guli pertama, bila kita seluk dekat dalam beg tu, mungkin kita akan ambil hijau ataupun merah. Kan? Mungkin kita dapat hijau, ada 2 pilihan je mungkin kita akan dapat. Mungkin hijau, mungkin merah. Okey, hijau kita ada berapa? Kita ada 8. Okey, semua sekali kita ada 9. Betul? Jadi kebarangkalian untuk mendapat hijau adalah 8/9. Kebarangkalian untuk mendapat merah, merah cuma ada 1 je kan? Jadi 1/9. Okey. Yang first thing kita ambil, kita dah selesai. Kemudian kita nak ambil guli kedua. So mungkin juga lepas hijau kita dapat, katalah guli pertama kita dapat hijau, so kita masukkan balik, nak tengok dapat hijau ke merah kan. Jadi berapa kebarangkalian untuk kita dapat hijau yang kedua? Tadi katalah kita dah dapat hijau kan. Jadi dalam ni semua ni dah bukan 9, dah ada 8 sebab 1 dah keluar. Jadi kalau tadi mula-mula kita dah keluarkan 1 hijau, dah tinggal berapa hijau? Hijau cuma ada 8. Jadi kalau dah keluar 1 dah tinggal 7. Jadi 7/8. Untuk kebarangkalian dapat merah pula 1/8. Sebab tadi dapat hijau, belum dapat merah lagi. Jadi dia masih ada merah kat dalam tu. Jadi 1/8. Okey, untuk yang bawah ni, kalau mula-mula tadi kita dah dapat merah, ada possibility dapat merah lagi tak? Tak ada, sebab merah tu dah tinggal 1 je. Jadi cuma boleh dapat hijau je. Merah dah tak mungkin akan dapat lagi sebab merah cuma ada 1 guli. Jadi berapa kebarangkalian untuk dapat hijau? 8/8. Sebab hijau masih belum dikeluarkan untuk yang bawah ni Jadi 8/8. Okey, apakah kesudahannya mungkin? Mungkin pertama kita dapat ikut ni ikut baris ni. Mungkin pertama hijau, mungkin kedua hijau. Mungkin pertama hijau, yang kedua merah. Ikut dia punya result ni. Mungkin yang pertama merah, yang kedua hijau. So ini adalah gambar rajah pokok untuk hasil-hasil kebarangkalian yang berlaku. Alright. Okey, seterusnya kita nak jawab soalan B pula. Hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Okey, soalan-soalan yang bahagian B ni kita mudah untuk jawab dengan gambar rajah pokok tadi. Okey, yang pertama dia kata hitung kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna merah. Tengok dekat pasangan kesudahan ni, yang mana guli kedua dia warna merah? Yang ini lah. Kan? Jadi apa yang kita buat? Kita hanya perlu kita dapatkan apa itu peristiwa untuk guli kedua berwarna merah, iaitu H dan M lah. Jadi 8/9 darab dengan 1/8. Ikut dia punya ni, flow ni. Mula-mula H, lepas tu M. Dapat, darabkan.
So kita akan menghasilkan berapa tu? Ha, 8 per sekejap. Mana ini? 8 per 72. So itu adalah kebarangkalian. Kecilkan. Apa nak kecilkan 1/9 lah kan boleh cancel kat sini. Okay, gitu. Okay, itu untuk kalau guli kedua berwarna merah. Kalau guli kedua 2 biji guli berwarna hijau. Kita tengoklah kesudahan yang HH. Ini adalah untuk kedua-dua guli warna hijau. Tengoklah dia punya pasangan ni. 8/9 darab dengan 7/8. 7/8. So ini boleh cancel. Dapat jawapan dia 7/9. Kan senang nak darab, senang nak dapatkan jawapan bila gambar rajah pokok sudah selesai dilukis. Alright. So okay, sampai setakat hari ini sampai sini dulu 3 contoh yang saya berikan. Esok kita akan bincangkan soalan-soalan yang melibatkan pendaraban 2 peristiwa ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.